Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap daripada kita beroleh syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ahlan-ahlan kepada semua yang berada di ruangan TikTok, Ira, Haifa dan juga sahabat-sahabat yang lain di ruangan FB. Ahlan-ahlan Fatimah Syamsuddin, Ayu Hafiz, Salmah Uthman, Wan Am, Fatimah S dan juga kepada semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon tersebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Imam Tirmizi masih lagi membicarakan tentang tajuk-tajuk hadis-hadis berkenaan tentang solat Jumaat. Dan pada kali ini pada bab yang ke-20, Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu Maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan azanil Jum'ah, berkenaan azan solat Jumaat, muka surat 316. Maka pada pagi ini kita nak sambung bacaan daripada kitab hadis Jami' ataupun Sunan Tirmizi rahimahullahu taala. Maka bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan tentang azan solat Jumaat. Maka kepada para pelajar boleh lihat kepada Arafah. Arafah baris yang kedua, 4, 6, 7. Pada baris yang ketujuh, yang mana kata para ulama, bayanu azanil Jum'ah, penerangan tentang azan untuk solat Jumaat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada zaman Khulafa ar-Rashidin. Maka disebut di sini al-masyhuru, yang masyhur adalah sesungguhnya azan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kana wahida, adalah sekali. Azan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hanya sekali. Dan azan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sekali itu bila wa kana kharijal masjid inda syuru'i fil khutbah. Ianya adalah ketika imam nak memulakan khutbah dan azan tersebut dibuat di luar masjid. Maksudnya zaman kita azan yang kedua. Maka azan yang kedua itulah satu-satunya azan yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk solat Jumaat. Wa kadzalika fi ahdi syaikhain, dan itulah azan yang ada pada zaman Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma sewaktu mereka menjadi khalifah. Kemudian Uthman bin Affan rahimahullah radhiyallahu taala anhu telah menetapkan azan yang kedua qabla syuru'i fil khutbah, sebelum mula dalam khutbah, ataupun zaman kita azan yang pertama kharijal masjid, di luar daripada masjid, ala zawra, di atas batu dan juga di pasar, ala zawra. Hina kathural muslimun, sewaktu ketika mana umat Islam telah bertambah ramai. Maka Uthman bin Affan pada zaman Nabi hanya ada satu azan luar masjid sewaktu imam nak mulakan khutbah.
Maka Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu bila lihat umat Islam makin ramai, maka Uthman bin Affan pada waktu itu tetapkan azan yang kedua, dan azan yang kedua dibuat luar masjid, sementara azan yang pertama pada waktu azan yang ada pada zaman Nabi dibuat di dalam masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kemudian baris bawahnya, wa hadzal azan kana qabla al azan baina yaday al khatib ba'da zawal. Dan azan yang Uthman bin Affan tambah ini, ianya ketika mana mula-mula masuk sahaja waktu, dan ianya pada waktu itu dibuat di luar daripada masjid. Fantaqala al-adhan alladhi kana fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam, maka bertungkar tempat azan yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada awalnya kat luar masjid, maka dipindahkan ke dalam masjid depan imam sewaktu imam nak berkhutbah. Dan di dalam Fathul Bari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani punya kitab, ma yadullu ala anna hadzal adhan syuri'a fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Namun Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebenarnya ada dua azan, cuma pada waktu itu tidak berterusan. Maka itu yang Uthman bin Affan buat semula. Maka inilah yang kita nampak berkenaan tentang azan yang ada pada hari Jumaat. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya hanya ada satu azan. Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu jadikan dua azan untuk solat Jumaat, dan azan yang kedua ini dibuat di Zawra. Jom kita baca riwayatnya. Riwayat yang ke-524. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Hammad bin Khalid al-Khayyat an ibn Abi Dhi'b an az-Zuhri an Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu. Daripada Sa'ib bin Yazid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kana al-azan adalah azan ala ahdi Rasulillah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakr wa Umar, dan pada zaman Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, idza kharajal imam adalah apabila imam keluar, wa idza uqimatis salah, dan apabila iqamat dilaungkan. Maka pada zaman Nabi ketika mana imam nak keluar untuk berkhutbah, itulah satu-satunya azan yang ada untuk solat Jumaat. Bila masuk waktu tak ada azan. Ketika mana masuk je waktu Jumaat tak ada azan. Bila imam nak keluar untuk berkhutbah, maka itulah satu azan yang mana itu pun dibuat di luar masjid. Azan yang kedua pada zaman kita. Wa idza uqimat, dan yang kedua qamat, dan qamat pun dikategorikan sebagai azan dalam riwayat ini. Ketika mana qamat, maka itulah yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi kita baca Imam Ibn Hajar berpandangan azan yang lagi satu pun dah ada pada zaman Nabi, cuma pada waktu itu Nabi tidak buat berterusan. Falamma kana Uthman, kata Sa'ib bin Yazid, maka apabila pada zaman Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, zada, maka pada waktu itu beliau telah menambah an-nida, azan al-thalith yang ketiga. Kenapa dipanggil azan yang ketiga? Sebab iqamat pun digabungkan juga. Ala Zawra, dan azan yang ketiga ataupun sebenarnya yang kedua, beliau Uthman bin Affan telah buat di atas Zawra. Apakah itu Zawra? Lihat kepada Sahara. Ada yang mengatakan Zawra pada waktu itu satu tempat yang mana terletaknya pasar. Maka Uthman bin Affan menetapkan azan yang tambahan tersebut di pasar, supaya orang dah tahu dah masuk waktu dan mula datang ke masjid. Yang kedua, ada pandangan mengatakan Zawra itu adalah makanun murtafi'un, adalah tempat yang tinggi seperti menara. Dan ada yang mengatakan ianya adalah satu batu besar yang berada di pintu masjid. Maka muazzin diri di atas batu tersebut mengajak manusia untuk memaklumkan telah masuknya waktu solat fardu Jumaat. Maka inilah riwayat berkenaan tentang azan yang Imam Tirmizi bawakan untuk solat Jumaat.
Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Bab yang ke-21 masih lagi berkenaan tentang solat Jumaat. Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan al-kalami, boleh berkata-kata, ba'da nuzulil imami, setelah imam turun daripada mimbar. Minal mimbar, daripada mimbar. Bila imam turun daripada mimbar, maka di antara turun daripada mimbar dan iqamat, makmum boleh bercakap, makmum boleh berkata. Tidak ada lagi larangan seperti mana imam sedang berkhutbah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Okey. Lihat kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Sahara. Lihat kepada Sahara baris yang keempat. Maka daripada sini kata para ulama, la ba'sa bil kalam, tidak mengapa untuk makmum bercakap ba'da khurujil imam, setelah daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setelah daripada imam keluar daripada biliknya, qabla syuru'i fil khutbah, sebelum imam memulakan khutbah. Tak ada masalah. Sebab yang larangannya adalah tak boleh ketika mana imam sedang berkhutbah. Begitu juga boleh wa ba'dan nuzul, setelah imam turun daripada mimbar, sebelum imam mengangkat takbir, maka pada waktu itu boleh. Kemudian lihat Sahara muka surat sebelah. Li'annal karahiyah, kerana sesungguhnya makruh yang ada dalam hadis yang Nabi larang daripada bercakap-cakap, itu hanya daripada sudut akan mengganggu pada waktu itu konsentrasi sewaktu khutbah. Dan ketika mana dah tak ada dah, khutbah dah habis, maka pada waktu itu tidak ada masalah untuk berkata-kata dan tidak makruh. Apakah riwayat yang menunjukkan bahawa boleh bercakap setelah imam selesai khutbah? Riwayat 525. Wabi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Dawud at-Tayalisi qala hadatsana Jarir bin Hazim an Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukallimu, berbicara dan bercakap, bil hajati, apabila ada keperluan, idza nazala, apabila baginda turun, minal mimbar, daripada mimbar. Maka bila ada keperluan Nabi berkata-kata, Nabi akan bercakap. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini kami tidak mengetahuinya kecuali daripada hadis Jarir bin Hazim rahimahullah. Kata Imam Tirmizi, sami'tu Muhammad, aku telah mendengar Imam Bukhari berkata, wahima Jarir bin Hazim, perawi yang bernama Jarir bin Hazim telah berlakunya waham, telah terkeliru. Fi hadzal hadis, pada hadis ini. Kata Imam Bukhari, dan yang sahihnya berkenaan tentang hadis yang kita baca tadi adalah apa yang telah diriwayatkan daripada Thabit, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana hadis yang asal bunyinya adalah uqimatis salatu, telah dilaungkan iqamat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan untuk solat Jumaat, telah dilaungkan iqamat. Setengah menyebut ianya adalah waktu Isyak. Fa akhadha rajulun, maka seorang sahabat telah memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama zala yukallimuh, maka sahabat tersebut berterusan bercakap dengan Nabi padahal dah qamat tadi, hatta na'asa ba'dul qaumi, punya lama sehingga ada pada sahabat yang mula mengantuk dan mula tertidur. Qala Muhammad, berkata Imam Bukhari, wal hadithu huwa hadza, hadis yang bercakap-cakap tadi sebenarnya adalah hadis ini, iaitu ada sahabat pegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga pada sahabat yang tunggu ada yang tertidur. Wa Jarir bin Hazim, kata Imam Bukhari, sementara itu Jarir bin Hazim kemungkinan telah terkeliru pada sesuatu riwayat. Wa huwa saduq, namun beliau bukanlah sengaja kerana beliau adalah seorang yang benar. Berkata Imam Bukhari, wahima Jarir bin Hazim, Jarir bin Hazim telah terkeliru pada hadis Thabit daripada Anas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, idza uqimatis telah terkeliru pada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis yang asal Nabi berkata, idza uqimatis salah, apabila iqamat dilaungkan, fala taqumu,
maka janganlah kamu berdiri hatta tarawni, sehinggalah kamu nampak aku keluar daripada rumah dan untuk mulakan solat. Maksudnya bila iqamat, sunnahnya jangan terus bangun. Bila Nabi dah keluar daripada rumah, maka barulah pada waktu itu para sahabat bangun. Nabi suruh buat begitu. Berkata Imam Bukhari lagi, dan diriwayatkan daripada Hamad bin Zaid, beliau berkata, kami pernah duduk bersama dengan Thabit Al-Bunani, maka beliau telah menceritakan hadis, fahaddatha Hajjaj, maka Hajjaj telah menceritakan hadis daripada Yahya bin Abi Kathir, daripada Abdullah bin Abi Qatadah, daripada ayahnya, daripada Nabi SAW, di mana baginda bersabda, Iza uqimatis salah, apabila iqamat dilaungkan untuk solat, maka janganlah kamu berdiri sehingga kamu nampak aku keluar. Fawahima, maka kata Imam Bukhari, itu hadis yang asal. Akan tetapi Jarir bin Hazim telah terkeliru. Fadhanna, maka beliau menyangka bahawa Thabit menceritakan hadis daripada Anas, daripada Nabi SAW, hadis tentang Jumaat tadi. Maka di sini berlaku kekeliruan mengikut Imam Bukhari rahimahullahu taala. Jom kita lihat riwayat yang ke-526. Wa bi ilayhi qala hadatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khallal qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an Thabit an Anas radhiyallahu anhu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, laqad ra'aitu Rasulullah, demi sesungguhnya aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'dama tuqamus salah, setelah daripada iqamat untuk solat dilaungkan, yukallimuhu rajul, ada seorang lelaki bercakap dan berbicara dengan Nabi. Yakumu, lelaki tersebut telah berdiri di antara baginda dan antara kiblat. Pada waktu itu Nabi nak solat, dia datang di hadapan antara Nabi dan kiblat, dan pada waktu itu dia bertanya sesuatu soalan kepada Nabi SAW, dan Nabi tidak dapat nak mulakan solat. Famazala yukallimuh, kata Anas bin Malik, dan lelaki ini berterusan bercakap dengan Nabi SAW. Walaqad ra'aitu ba'dahum, dan demi sesungguhnya kata Anas bin Malik, aku telah melihat sebahagian daripada para sahabat yang asu telah mula tertidur min tul qiyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk sahabat tersebut. Tapi daripada sini kita nampak akhlak Nabi. Nabi layan pada waktu itu apa yang lelaki tersebut nak bicarakan, kerana mungkin pada waktu itu dia adalah sahabat yang baru. Berkata Imam Tirmizi, dan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Maka di sini Imam Bukhari pada waktu itu nak menerangkan bahawa riwayat yang berkenaan tentang boleh bercakap setelah daripada imam turun daripada mimbar, mungkin perawi yang bernama Jarir bin Hazim pada waktu itu terkeliru dengan sebenar riwayat asalnya itu bukanlah untuk solat Jumaat. Itu adalah untuk solat yang lain, yang mana ada sebahagian menyebut ianya adalah solat fardu isyak. Bab yang ke-22 berkenaan tentang apakah bacaan ketika mana solat fardu Jumaat. Bab maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan al-qiraati, bacaan fi salatil Jumaah, pada waktu solat Jumaat. Apakah bacaan dia? Riwayat yang ke-527. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Hatim bin Ismail an Ja'far bin Muhammad an abihi an Ubaidillah bin Abi Rafi maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Rafi maula Rasulullah sallallahu, daripada Ubaidullah bin Abi Rafi. Maka Ubaidullah bin Abi Rafi yang merupakan seorang tabi'in, beliau berkata, istakhlafa, telah melantik sebagai pengganti Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam adalah gubernur Madinah. Marwan bin Hakam. Maka Marwan bin Hakam yang merupakan gubernur Madinah telah melantik Abu Hurairah radhiyallahu anhu alal Madinah sebagai pengganti beliau di Madinah. Kemana Marwan bin Hakam pergi? Wa kharaja ila Makkah, kerana Marwan bin Hakam telah pergi ke Mekah untuk urusan, maka dia minta Abu Hurairah untuk menjadi pengganti dia. Maka zaman dulu, siapa yang menjadi pemimpin ataupun pengganti pemimpin, maka dia perlu untuk mengimamkan solat. Zaman dulu tak ada imam, tak ada jawatan imam. Siapa yang jadi ketua, maka dialah yang kena jadi imam. Kalau ketua untuk negeri, maka kena jadi imam dekat Masjid Jami'. Kalaulah ketua untuk kawasan,
maka kena jadi imam dekat kawasan dia. Fasalla bina, maka Abu Hurairah telah menjadi imam untuk kami solat Jumaat. Faqara'a surat al-Jum'ah, maka Abu Hurairah telah membaca surah al-Jum'ah dan juga wa fi sajdati tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua idza ja'akal munafiqun. Maka nak menunjukkan bahawa Abu Hurairah mengamalkan sunnah Nabi pada rakaat pertama membaca suratul Jum'ah dan pada rakaat yang kedua membaca keseluruhan suratul Munafiqun. Berkata Ubaidullah perawi, fa adraktu, dan maka aku telah berjumpa dengan Abu Hurairah, fa qultu lahu, lalu aku bertanya kepadanya, taqra'u bi surataini kana aliyun yaqra'uhuma bil Kufah. Maka berkata Ubaidullah, wahai tuan membaca surah yang sama yang Ali bin Abi Talib selalu membacanya pada solat Jumaat ketika mana berada di Kufah. Maka berkatalah Abu Hurairah, sesungguhnya aku telah mendengar Nabi SAW membaca kedua surah ini, Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun, pada solat Jumaat. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Abbas, Nu'man bin Bashir, Abu Inabah Al-Khawlani. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan sahih. Waruya, dan diriwayatkan daripada Nabi SAW, sesungguhnya baginda kerap membaca pada solat Jumaat dengan Sabbihisma Rabbikal A'la, dan pada rakaat yang kedua Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Maka sunnah pada waktu itu boleh membaca kedua-duanya, sama ada Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun ataupun Al-A'la dan Al-Ghashiyah ketika mana solat fardu Jumaat. Bab yang ke-23, Bab ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan ma yaqra'u, apa yang patut dibaca fi salati subuh, pada solat fardu subuh pada pagi Jumaat. Maka pada pagi Jumaat nak baca surah apa yang sunnah. Riwayat yang ke-528. Wa bi ilahi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Syarikun an Muhawwal bin Rashid an Muslimin al-Batin an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'u, kerap membaca yaumal Jum'ah, pada hari Jumaat, fi salatil fajri, pada solat fardu subuh pada pagi Jumaat, tanzilus sajdah, iaitu surah Alif Lam Mim Sajdah, wa hal ata 'alal insan, dan pada rakaat yang kedua surah Al-Insan. Maka ini dalil menunjukkan kepada sunnahnya membaca dua surah ini ketika mana subuh pagi Jumaat. Bab yang ke-24 berkenaan tentang babun fis salati qabla al-jum'ah wa ba'daha. Bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan tentang solat sunat sebelum Jumaat dan selepas Jumaat. Yang mana kita telah belajar sama macam zuhur, boleh 2 rakaat qabliyah dan boleh 4 rakaat. Boleh 2 rakaat ba'diyah dan juga boleh 4. Dalam mazhab Syafi'i dibezakan dengan muakkad dengan ghair muakkad. Allahumma salli ala habibina Muhammad. Maka ini berkenaan tentang qabliyah dan ba'diyah pada hari Jumaat. Hadis yang ke-529. Wa bi ilahi qala hadatsana ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah an Amr ibn Dinar an Az-Zuhri an Salim an abihi. An abihi maksudnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya anak namanya adalah Salim, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yusalli, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kerap solat ba'dal jum'ah, setelah selesai solat fardu Jumaat, rak'ataini, 2 rakaat qabliyah. Maka dalam riwayat ini menyebut 2 rakaat. Nanti kita akan belajar 4 rakaat. Wa fil babi, kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Umar yang baru kita baca adalah hadis hasan sahih. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan daripada Nafi', daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma juga. Wal amalu, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu, dan inilah yang dipandang oleh Imam Syafi'i dan Ahmad. Maka Imam Syafi'i menyebut pada waktu itu yang muakkad ba'diyah Jumaat adalah 2. Dan lagi 2 kalau nak solat, jadikan 4 tak ada masalah. Tetapi yang muakkad pada waktu itu adalah 2 rakaat setelah daripada fardu Jumaat.
Riwayat yang ke-530. Wa bi ilayhi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laits an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu kana idza shalla al-jum'ah. Adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, apabila beliau telah selesai solat fardu Jumaat, insarafa, maka beliau telah berpindah tempat, fa shalla sajdataini, maka beliau telah menunaikan solat 2 rakaat fi baiti, di rumahnya, maka dia solat 2 rakaat ba'diyah. Summa qala, kemudian Abdullah bin Umar berkata, adalah Nabi SAW melakukan seperti ini. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini juga hadis yang hasan sahih. Riwayat 531. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Suhail bin Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi SAW bersabda, man kana minkum musalliya, barang siapa di antara kamu yang ingin untuk menunaikan solat ba'diyah selepas daripada Jumaat, falyusalli arba'a, maka riwayat ini menunjukkan hendaklah dia menunaikan solat 4 rakaat. Maka kata Imam Syafi'i, tak ada masalah, daripada 4 rakaat 2 yang muakkad dan lagi 2 adalah ghair muakkad. Maka ini dalil berkenaan tentang ba'diyah 4 rakaat. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Wa bi ilayhi qala hadatsana Hasan bin Ali qala hadatsana Ali bin al-Madini an Sufyan bin Uyainah qala, daripada Sufyan bin Uyainah beliau berkata, kunna na'uddu, kami pernah mengira Suhail bin Abi Salih sebagai seorang yang sabat, sebagai seorang yang kuat di dalam periwayatan hadis. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ilmu. Riwayat 532. Waruya, dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu kana yusalli qabla al-jum'ati arba'ah wa ba'daha arba'ah. Abdullah bin Mas'ud kerap menunaikan qabliyah sebelum Jumaat 4 rakaat dan ba'diyah selepas Jumaat 4 rakaat. Riwayat 533. Waruya, dan diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu annahu amara, sesungguhnya Sayyidina Ali memerintahkan an yusalla, untuk menunaikan salat selepas daripada fardu Jumaat rak'ataini, 2 rakaat, thumma arba'ah, kemudian tambah lagi 4. Maka dalam riwayat ini 6, bahawa 2 rakaat tambah lagi 4. Wadhaba Sufyan al-Thawri dan Abdullah bin Mubarak telah memilih kepada pandangan Abdullah bin Mas'ud, iaitu 4 rakaat. Berkata Ishaq bin Rahway, jika solat di masjid pada hari Jumaat, maka solatlah 4. Jika solat di rumah, maka solatlah pada waktu itu 2. Pada waktu itu beliau gabungkan di antara riwayat Abu Hurairah dan Ali bin Abi Talib serta Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar solat dekat rumahnya 2 rakaat. Dan Abu Hurairah serta Sayyidina Ali solat dekat masjid 4 rakaat. Maka dia gabungkan secara zahir. Kata Ishaq bin Rahway, kalaulah solat ba'diyah kat rumah Jumaat 2, kalaulah solat ba'diyah dekat masjid maka 4. Allahumma salli ala habibina Muhammad. Okey, wahtajja, dan beliau telah menjadikan dalil bahawa sesungguhnya Nabi SAW telah menunaikan solat ba'diyah setelah Jumaat 2 rakaat di rumahnya. Dan hadis Nabi SAW, barang siapa di antara kamu yang ingin menunaikan solat ba'diyah selepas Jumaat, maka hendaklah solat 4. Maka dia gabungkan ke semua riwayat tersebut. Ishaq bin Rahway rahimahullah. Berkata Imam Tirmizi, wa bin Umar, dan Abdullah bin Umar adalah yang telah meriwayatkan daripada Nabi SAW, sesungguhnya baginda menunaikan solat ba'diyah setelah Jumaat sebanyak 2 rakaat di rumahnya. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma selepas daripada Nabi SAW juga telah solat di masjid ba'diyah selepas Jumaat sebanyak 2 rakaat. Wa shalla ba'da rak'ataini, dan setelah daripada 2 rakaat tadi beliau solat 4 rakaat. Maka Imam Tirmizi menggabungkan riwayat Abdullah bin Umar. Maka kalaulah seseorang itu boleh, maka solat 6, 2 rakaat tambah lagi 4 rakaat, 2 rakaat dekat rumah dan kadang-kadang buat juga di masjid, dan 4 lagi rakaat adalah ekstra dan tambahan.
وبي إليه قال حدثنا بذلك ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنه daripada Ibnu Jurayj daripada Atta' beliau berkata aku telah melihat Abdullah bin Umar menunaikan solat ba'diyah Jumaat sebanyak 2 rakaat summa shalla kemudian beliau solat lagi selepas daripada itu sebanyak 4 rakaat. Maka sebenarnya bila dilihat maka ada juga riwayat menyebut tentang 6 rakaat. Ada riwayat 2 rakaat ba'diyah, 4 rakaat dan juga 6 rakaat. Wa bi ilaihi qala hadatsana Sa'id bin Abdul Rahman al-Makhzumi qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar qala kata Amr bin Dinar aku tidak pernah melihat seorang pun anassa yang lebih tekun meriwayatkan hadis daripada Zuhri. Wa ma raaitu ahadan dan aku tidak pernah melihat seorang pun ad-darahimu wang ringgit ataupun dirham pada waktu itu tidak bernilai di sisinya lebih daripada Az-Zuhri. In kanatid darahim jika ada duit di sisi Az-Zuhri bimanzilatil ba'ar ianya adalah umpama najis binatang. Ini Az-Zuhri pada waktu itu dia tak ambil kisah pun tentang duit, tentang wang ringgit. Berkata Imam Tirmizi, aku telah mendengar Ibnu Abi Umar berkata, aku telah mendengar Sufyan bin Uyainah berkata, adalah Amr bin Dinar lebih tua daripada Az-Zuhri. Maka daripada riwayat-riwayat yang kita baca tadi, ringkasannya adalah dalam mazhab Syafi'i, sunat yang muakkad adalah pada waktu itu ba'diyah Jumaat 2 rakaat. 2 lagi rakaat pada waktu itu adalah ghairu muakkad. Dan kalaulah nak menunaikan 6 rakaat kalau mampu, maka pada waktu itu sangat-sangat digalakkan, tak ada masalah. Bab yang ke-25 membicarakan tentang apakah sekurang-kurang yang dikira sebagai Jumaat. Adakah bila seseorang itu dia hanya dapat join imam ketika mana tahiyat bererti dia dapat Jumaat ataupun tidak? Maka ini perbahasan dia. Lihat kepada Arafah baris yang pertama. Al-madhahibu pandangan para ulama fi idrakil Jum'ah berkenaan tentang minima dapat bersama dengan imam yang dah dikira dapat Jumaat. Kena faham, solat Jumaat dia wajib secara berjemaah dan dia bukan macam Zuhur. Lalu apakah kadar minima yang dipanggil sebagai berjemaah lalu dikira sebagai Jumaat? Kalau tak dapat itu, maka kena buat solat Zuhur. Maka kata Imam Abu Hanifah pada waktu itu, man adraka barang siapa yang sempat tasyahudal Jum'ah untuk duduk bersama dengan imam ketika solat Jumaat waktu tasyahud, waktu tahiyat, faqad adraka, dia dapat Jumaat. Kalaulah seseorang itu ketika mana imam duduk tahiyat dia baru sampai dan dia angkat takbir join imam, maka dia dah dapat solat Jumaat. Itu pandangan Imam Abu Hanifah. Sebaliknya dalam mazhab Syafi'i tidak. Maka berkata waqala Malik, berkata Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga Imam Muhammad, man adraka barang siapa yang dapat 1 rakaat daripada solat Jumaat, minha ay minal Jum'ah, adrakaha, maka pada waktu itu dia dapat. Dan apakah yang dikira sebagai 1 rakaat? Adalah dia sempat bersama dengan imam ketika mana imam berada pada rukuk rakaat kedua. Kalau seseorang itu waktu imam rukuk rakaat kedua, dia sempat angkat takbir dan rukuk bersama dengan imam, maka dia dapat rakaat tersebut. Bila dapat rakaat, 1 rakaat, maka dapat Jumaat. Rukuk imam rakaat kedua. Rakaat pertama tu tak ada masalah sebab belum lagi pada waktu itu dikira. Tapi rukuk imam pada rakaat yang kedua. Lalu kalaulah seseorang itu dia hanya join selepas imam bangun daripada rukuk rakaat yang kedua, dia kena sempurnakan zuhur 4 rakaat. Sebab dia tidak dapat solat Jumaat, maka dia kena sempurnakan zuhur 4 rakaat. Maka ini dalilnya. Babun, bab pada hadis dan riwayat fiman berkenaan tentang seorang yudriku dikira mendapat minal jum'ati daripada solat Jumaat rakaatan 1 rakaat. Maka ini dalil untuk mazhab Syafi'i.
Riwayat 534. Wa bi ilayhi qala hadatsana Nasr bin Ali wa Sa'id bin Abdul Rahman wa ghairu wahidin qalu hadatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, man adraka, barang siapa yang dapat minas salati, daripada sesuatu solat, rak'atan, kadar satu rakaat, faqad adraka salah, maka dia dikira telah mendapat rakaat, telah mendapat solat tersebut. Iaitu pada waktu itu, kalaulah dalam kes Jumaat, maka kalaulah dia sempat rukuk bersama dengan imam pada rakaat yang kedua, dia boleh sempurnakan solat Jumaat. Kalaulah tidak, dia kena sempurnakan solat zuhur 4 rakaat. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih dan beramal pada hadis ini di sisi majoriti ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka. Mereka berkata, sesiapa yang mendapat satu rakaat daripada solat Jumaat, salla ilaiha ukhra, dia hanya perlu tambah satu lagi rakaat. Dia hanya perlu solat 2 rakaat sebab dia dapat Jumaat. Wa man adrakahum, barang siapa yang mendapati imam julusan telah duduk dalam tahiyat, salla arba'ah, maka hendaklah dia solat 4 rakaat sebagai zuhur kerana dia tidak dapat solat Jumaat. Dan inilah pandangan Sufyan Thawri, Abdullah bin Mubarak Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahwayh rahimahumullahu ta'ala. Bab yang ke-26 berkenaan tentang bilakah waktu sunat untuk qailulah, tidur tengah hari pada hari Jumaat. Babun, bab pada hadis dan riwayat berkenaan fil qailah, tidur tengah hari pada hari Jumaat. Adakah tidur sebelum ataupun selepas Jumaat? Hadis yang ke-535. Wa bi ilayhi qala hadatsana Ali bin Hujrin qala hadatsana Abdul Aziz bin Abi Hazim wa Abdullah bin Ja'far an Abi Hazim an Sa'd bin Sa'ad. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ma kunna nataghadda, tidaklah kami makan tengah hari pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala naqilu, dan tidaklah kami berehat tengah hari, illa ba'dal jum'ah, kecuali setelah Jumaat. Maka sunnah untuk tidur dan juga makan tengah hari selepas daripada solat fardu Jumaat. Dan kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata Imam Tirmizi, hadis Sahal bin Sa'ad adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-27 berkenaan tentang fiman yan'as, pada orang yang mengantuk pada hari Jumaat, maka hendaklah dia berpindah tempat duduk. Kalau mengantuk, maka pindahlah tempat duduk. Riwayat 536. Wa bi ilayhi qala hadatsana Abu Sa'id al-Ashaj qala hadatsana Abdah bin Sulaiman wa Abu Khalid al-Ahmar an Muhammad bin Ishaq an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, idza na'asa, apabila mula mengantuk, ahadukum, salah seorang daripada kamu, yaumal jum'ah, pada hari Jumaat, falyatahawwal, maka hendaklah dia berpindah, an majlisihi dzalik, daripada tempat duduk dia. Kalaulah mengantuk, maka duduklah dekat tempat yang lain. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-28, babu ma jaa fi safari yaumal jum'ah, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan tentang bermusafir pada hari Jumaat. Bolehkah bermusafir pada hari Jumaat? Jawapan dia boleh. Tapi adakah bermusafir pada hari Jumaat perlu untuk tunai solat Jumaat ataupun pada waktu itu dah tak wajib? Maka nanti kita akan lihat, kalaulah seseorang itu dia bermusafir sebelum daripada masuknya waktu zuhur, maka Imam Abu Hanifah kata tidak wajib Jumaat ke atas dia sebab dia musafir. Dan kalaulah dia bermusafir selepas daripada zuhur, maka pada waktu itu wajib untuk dia menunaikan Jumaat. Imam Syafi'i pula berbeza pendapat. Kalaulah seseorang itu bermusafir sebelum subuh, maka pada waktu itu tidak wajib untuk dia menunaikan Jumaat sebab dia musafir. Tapi kalaulah dia bermusafir selepas subuh, maka pada waktu itu wajib untuk dia menunaikan Jumaat. Jom kita lihat bab yang ke-28. Wabi ila hadis yang ke-537. Wabi ilayhi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Abu Muawiyah an al-Hajjaj an al-Hakam an Miqsam an Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah mengutuskan Abdullah bin Rawahah fi sariyah, untuk satu ekspedisi. Fawafaqah, maka kebetulan zalika
penghantaran ekspedisi tersebut berlaku pada hari Jumaat. Faghada ashabuh, maka para sahabat beliau telah pergi pada awal pagi. Ini dalil untuk mazhab Syafi'i. Orang yang pergi awal pagi, maka pada waktu itu tidak ada kewajipan Jumaat untuk dia. Faghada. Faqala, maka Nabi SAW, maka berkatalah Abdullah bin Rawaha, atakhallafu, aku tinggal di belakang dan pergi kemudian fa usalli, supaya aku boleh solat bersama dengan Nabi SAW dalam kurungan solat Jumaat. Thumma alhaquhum, kemudian aku akan pergi mengejar dan join sahabat-sahabatku kemudian. Ketika mana beliau telah selesai solat bersama dengan Nabi SAW, ra'ahu, Nabi nampak Abdullah bin Rawaha, maka Nabi bertanya, ma mana'aka an taghdu, apakah yang menghalang kamu daripada pergi awal pagi bersama dengan para sahabat kamu? Qal, berkata Abdullah bin Rawaha, aradtu an usalliya ma'aka, aku ingin solat Jumaat bersama dengan kamu wahai Rasulullah, kata Abdullah bin Rawaha. Thumma alhaquhum, kemudian aku akan join mereka kemudian. Maka sabda Nabi SAW menerangkan tentang kelebihan orang yang pergi awal pada jalan Allah. Sabda Nabi, lau anfaqta, kalaulah kamu wahai Abdullah membelanjakan ma fil ardi, segala apa harta yang ada di atas muka bumi, ma adrakta, maka engkau tak mampu untuk mencapai fadla, kelebihan ghadawatihim, di mana mereka keluar di awal pagi. Tak dapat. Mereka yang gerak awal tadi, engkau tak dapat pahala mereka walaupun engkau sedekahkan seluruh harta yang ada di dunia. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sanad ini. Berkata Ali ibn al-Madini, muka surat 321, telah berkata Yahya bin Sa'id, telah berkata Syu'bah, tidak mendengar hadis Hakam bin Miksam kecuali 5 hadis sahaja. Wa'addaha Syu'bah, dan Hakam bin Miksam pada waktu itu kira ke-5 hadis tadi. Dan hadis yang kita baca ini tidak termasuk pada apa yang telah dikira oleh Syu'bah. Wa ka'anna, seolah-olah hadis ini tidak mendengarnya Hakam bin Miksam daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa qad ikhtalafa, dan telah berbeza pendapat ahli ilmu berkenaan tentang bermusafir pada hari Jumaat. Falam yara, maka sebahagian daripada mereka menganggap tidak ada masalah untuk keluar bermusafir pada hari Jumaat selagi mana belum masuk waktu Jumaat. Ini pandangan Imam Abu Hanifah. Boleh gariskan sahara nombor 1. Pandangan Imam Abu Hanifah, selagi mana belum masuk waktu Jumaat boleh dan tak wajib Jumaat. Wa qala ba'duhum, ini pandangan Imam Syafi'i. Sebahagian pula berkata, dan ini dalil yang kita baca tadi, dalil Imam Syafi'i. Nabi suruh mereka keluar awal pagi. Idza asbaha, apabila telah masuknya waktu subuh, fala yakhruj, maka janganlah keluar sehinggalah seseorang itu menunaikan solat Jumaat. Kalaulah nak musafir juga boleh, tapi kena solat Jumaat di mana-mana tempat yang kita pergi. Bab yang ke-29, babun fi siwaki wa tibi yaumal jum'ah, berkenaan tentang kelebihan menggunakan sugi dan wangian pada hari Jumaat. Hadis yang ke-538. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ali bin al-Hasan al-Kufi qala hadatsana Abu Yahya Ismail bin Ibrahim at-Taimi an Yazid bin Abi Ziyad an Abdurrahman bin Abi Layla an al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala, daripada Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqan, menjadi kemestian. Haqqan selalunya digunakan sebagai wajib. Haqqan menjadi kemestian ke atas setiap orang Islam untuk mandi pada hari Jumaat. Tapi bukanlah wajib, ianya adalah sunnah yang sangat ditekankan. Wal yamassa, dan hendaklah salah seorang daripada kamu menyapukan min tibi ahli, daripada wangian keluarga yang dia ada. Fa illam yajid, kalaulah dia tidak ada minyak wangi, zaman tersebut susah, tak ada minyak wangi, fal ma'u lahu tibun, maka air pun adalah sebagai wangian. Maksudnya mandi pun dikira sebagai wangian. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Sa'id dan juga Syekh minal Ansar, seorang sahabat daripada kalangan Ansar. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Ahmad bin Mani'in qala haddatsana Hushaimun an Yazid bin Abi Ziyad nahwahu bima'nah. Ada sanad yang lain dengan lafaz yang lebih kurang sama, dan pada waktu itu hadis yang lebih kurang sama. Berkata Imam Tirmizi, hadis Bara' adalah hadis yang hasan.
wa riwayatu Husaim, sementara itu riwayat Husaim adalah lebih baik daripada riwayat Ismail bin Ibrahim At-Taimi, dan Ismail bin Ibrahim At-Taimi yudha'afu fil hadis, periwayatan beliau dalam hadis didhaifkan. Bab yang ke-5 daripada tajuk-tajuk besar, iaitu berkenaan tentang 2 solat raya. Yang ini kita sambung insya-Allah pada jam 7.40 nanti insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.